Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Hakim bin Hamzah daripada Diploma Usuluddin semester 3 kelas 1. Hari ini saya ingin membentangkan tentang Nabi Isa. Yang pertama, biodata Nabi Isa alaihissalam. Nama sebenar Nabi Isa ialah Isa bin Maryam. Nabi Isa ni telah dilahir tanpa bapa. Nabi Isa ni dia juga merupakan Rasul Ulul Azmi dan dilahirkan di Palestin. Nabi Isa ni dia mempunyai gelaran yang diberi ialah Al-Masih, yakni Isa Al-Masih. Nabi Isa ni mempunyai kitab Injil dan Nabi Isa tidak berkahwin dan juga tidak mempunyai anak. Nabi Isa telah diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada tahun 29 Masihi. Baik, seterusnya adalah riwayat hidup tentang Nabi Isa. Nabi Isa ni ia lahir tanpa seorang bapa dan merupakan Nabi yang diberi mukjizat yang tidak dimiliki oleh Nabi yang lainnya. Nanti selepas ni saya akan terangkan tentang mukjizat Nabi Isa. Baik, seterusnya Nabi Isa Al-Masih telah dilahirkan di bawah sebatang pokok tamar, yakni pokok kurma, di satu tempat yang diberi nama Bethlehem, iaitu di Batulam, yakni di Palestin. Kelahiran Nabi Isa ni dianggap ajaib, diceritakan dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 45. Kemudian, setelah Nabi Isa berusia lebih kurang 30 tahun, baginda telah dilantik oleh Allah menjadi Rasul yang ke-24 kepada kaum Bani Israel untuk memimpin mereka kepada jalan yang benar dengan mengenal Tuhan yang Maha Esa. Baik, seterusnya. Okey, ini adalah salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa. Ada 4. Yang pertama ialah Nabi Isa ni dia mampu untuk menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Selain itu, Nabi Isa ni dia juga boleh berkata-kata ketika masih bayi. Diceritakan dalam Al-Quran, ibunya yang bernama Maryam, ibunya telah di backup oleh anaknya iaitu Nabi Isa ketika ibunya dicaci oleh orang ramai, dan Nabi Isa ketika itu dia membela ibunya dan berkata-kata ketika itu. Baik, selain daripada itu, mukjizat Nabi Isa juga dia boleh menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah. Dan yang keempat, Nabi Isa ni mampu untuk menyembuhkan penyakit kusta. Baik, seterusnya. Okey, seterusnya adalah dakwah Nabi Isa alaihissalam. Baik, yang pertama, selepas kewafatan Nabi Musa, Bani Israel cuba menyeleweng daripada apa yang terkandung dalam kitab Taurat. Kiranya kaum Bani Israel ni dia cuba untuk menyeleweng apa yang terkandung dalam kitab Taurat. Antara penyelewengan yang dilakukan oleh mereka adalah menghalalkan apa yang telah diharamkan, menukuk tambah hukum-hukum yang telah ditetapkan, dan menukarkan hari Sabtu sebagai hari untuk berseronok. Kiranya kaum Bani Israel ni dia telah menghalalkan apa yang diharamkan dalam kitab Taurat ni dan menukuk tambah hukum-hukum yang telah ditetapkan. Kemudian tetapi Allah tetapkan kepada mereka bahawa hari tersebut sebagai hari untuk beribadat. Kiranya hari Sabtu tu untuk hari beribadat, tapi dia orang tukar kepada hari untuk berseronok. Baik, golongan Bani Israel ni dia tidak mahu mengeluarkan zakat dan juga memberi sedekah. Lepas tu pada waktu itu golongan yang murtad pun berleluasa. Oleh sebab itu Nabi Isa ni diutuskan untuk berdakwah kepada mereka supaya kembali kepada ajaran Nabi Musa. Kiranya Nabi Isa ni diutuskan untuk berdakwah kepada golongan Bani Israel ni lah, supaya kembali ke jalan yang benar. Kemudian mereka menghasut rakyat, menuduh Nabi Isa sebagai pendusta. Kiranya apabila mendengar tentang dakwah Nabi Isa ni, golongan munafik itu menjadi marah. Mereka bimbang rahsia mereka yang berpura-pura baik akan terbongkar. Kiranya sebelum ni dia takut rahsia mereka yang selama ni dia orang berpura-pura je terbongkar. Lalu mereka telah mengadakan mesyuarat untuk menentang Nabi Isa. Kemudian mereka berkumpul ramai-ramai untuk minta bukti kenabian Nabi Isa. Lalu Nabi Isa ditunjuklah mukjizatnya, iaitu dia boleh mencelikkan orang buta. Kemudian mereka tuduh Nabi Isa ni sebagai ahli sihir.
Kemudian Nabi Isa pergi berdakwah ke Baitul Maqdis pula. Hari itu adalah hari berkumpulnya pendeta-pendeta Bani Israel. Dalam dakwah tersebut, baginda iaitu Nabi Isa telah berjaya membuka hati mereka agar terima ajaran Nabi Isa ni lah. Dan pengikut-pengikutnya pun bertambah. Baik, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya ialah Nabi Isa AS diangkat ke langit. Nabi Isa AS diangkat ke langit disebutkan dalam Al-Quran. Banyak kisah yang menceritakan tentang Isa diangkat ke langit, tetapi banyak pula andaian dan tokoh tambah yang dibuat oleh ahli barat tentang penceritaan dan dalam kisah yang banyak memberi pengajaran. Jadi ada dalam ayat surah Ali Imran ayat 55, "Iz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru yuja'ilul ladzina ittaba'uka fawqa alladhina kafaru ila yaumil qiyamah. Summa ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun." Maksudnya, ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan." Okay, baik. Seterusnya, setelah Nabi Isa AS diangkat, berbagai kisah yang diceritakan antaranya ialah seorang pemuda yang menyerupai Nabi Isa disalib. Judas Iskariot ialah pembantu di kalangan Nabi Isa ni menjadi pengkhianat dan menyebarkan kedudukan Nabi Isa dan para sahabatnya kepada orang Yahudi. Setelah pelbagai perkara yang berlaku, seseorang lelaki bernama Saint Peter Paul, orang yang mencipta konsep Trinity dalam Kristian. Peristiwa ini telah memberi peluang kepada Saint Peter Paul untuk mencipta doktrin Trinity yang menjadi salah satu kepercayaan yang wajib diyakini oleh mereka. Dan doktrin Trinity, penyaliban Nabi Isa, ialah bertujuan untuk membebaskan semua manusia dari dosa warisannya yang ditinggalkan oleh Nabi Adam AS. Dan seterusnya, firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 57, "Wama qataluhu wama salabuhu walakin syubiha lahum." Artinya, padahal mereka tidak membunuh dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. "Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zanni." Sesungguhnya orang-orang yang berselisih faham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Dan wama qataluhu yaqinan, mereka tidak pula yakin bahawa yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa. Kerana mereka ni betul-betul memang tak yakin, hanya berprasangka sahaja dengan sangkaan mereka. Jadi itu tidak boleh dijadikan sebagai evidence, bukti untuk menyatakan sesuatu itu benar dengan menyatakan prasangka mereka. Tapi kerana orang-orang di situ percaya, maka mereka pun dapat diangkat tinggi, pada golongan tinggi pada ketika itu. Dan ayat 158 surah An-Nisa pula, "Balla rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima." Tetapi yang sebenarnya telah mengangkat Isa ni kepadanya. Dan adalah Allah Maha Perkasa. Dan dalam hadis Nabi sahih riwayat Muslim, فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند منارة البيضاء شرقية دمشق بين محرودتين وديعا كفيه على أجنحة الملكين إذا تأتى رأسه قطرا وإذا رفعه تهدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل للكافرين يجدوا ريح نفسه إلا مات. Maksudnya, Nabi Isa turun di Menara Putih yang terletak di sebelah timur kota Damaskus, Syam, Syria. Beliau menggunakan dua pakaian yang dicelup sambil meletakkan kedua tangannya pada sayap dua malaikat.
Apabila mereka menundukkan kepala, maka seolah-olah meneteskan air. Apabila beliau mengangkat kepala, maka seolah-olah berjatuhlah titisan-titisan air itu bagaimana manik mutiara. Tidak seorang kafir pun yang mencium nafas Nabi Isa AS, melainkan akan mati padahal nafasnya sejauh mata memandang. Dan ini adalah Masjid Bani Umayyah di Damaskus Timur, yang mana masjid inilah yang akan Nabi Isa turun dan Nabi Isa akan melakukan solat subuh dengan Imam Al-Mahdi. Dan itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.